Di dalam sebuah hadis an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa inna fi ziyaratiha tazkirah. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Buraidah radhiyallahu anhu. Dan Buraidah ni laki-laki. Nama dia Buraidah bin Al-Hasib. Dia sahabat Nabi. Dia wafat tahun 63 Hijrah. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, nahaitukum an ziyaratil qubur. Nabi kata, dulu aku larang daripada hampa pi ziarah kubur. Awal-awal dulu Nabi tak benarkan orang Islam pi ziarah kubur. Dalam syarah hadis dia bagi tahu kerana zaman awal Islam, orang Islam ni dia bila dia pergi kubur dia jadi Nyonya Mansur. Ya, antara sebab pasal apa dilarang tu, pasal dia jadi Nyonya Mansur. Dia pergi duduk kelupong, dia pergi duduk berguling, dia pergi duduk kayau, dia pergi duduk buat macam-macam atas kubur. Dia tarik rambut dia koyak rabakkan baju dia. Itu amalan pada zaman jahiliyah. Bila para sahabat Nabi dah mula reti bahawa kematian ini satu benda yang pasti, tak ada guna pergi duduk teriak bergulin, kayau, koyak kain baju, runyai rambut, semua tak ada guna. Sebab it's a matter of turn. Ini turn dia, esok turn kita. Bila sahabat sudah faham, Nabi tarik balik larangan itu. Nabi kata, nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku larang, tak benarkan hampa ziarah kubur. Fazuruha. Nabi kata, baik, sekarang boleh ziarah. Fa inna fi ziyaratiha tazkirah. Nabi kata kerana menziarahi kubur itu menjadikan satu peringatan. Bila kita pergi kubur, kita ingat kematian. Bila ingat mati, dia jadi cermat sikit berbanding dengan orang yang tak ingat mati. Maka larangan ziarah kubur sudah ditarik balik, bahkan disuruh supaya kita ziarah kubur. Itu satu. Yang kedua, dalam sebuah hadis riwayat juga daripada Buraidah radhiyallahu anhu. Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir fakana qailuhum yaqul, yani fi riwayat Abi Bakr, assalamu ala ahli diyar, wa fi riwayat Zuhair, assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu lalahiqun as'alullaha lana walakum al-afiyah. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang kedua, kata Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak para sahabat. Nabi ajak, tuan-tuan, kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni satu orang yang dia sentiasa mengajak. Itu sebab Nabi ni dia bukan sahaja muallim, tetapi dia juga adalah murabbi. Dia bukan sahaja ajak, tapi dia mendidik.
Sahabat-sahabat Nabi yang hidup sama dengan Nabi sentiasa diajak dan sentiasa dididik dalam semua hal. Daripada perkara kecil, nak langkah masuk masjid, nak langkah masuk rumah, kaki kanan ke kaki kiri, nak makan, nak guna tangan kanan ke tangan kiri, sebelum suap baca bismillah, semua diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada urusan-urusan besar, urusan pentadbiran negara. Maka kata Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, idza kharaju ilal maqabir, apabila keluar pergi ke tanah perkuburan, fakana qailuhum yaqul, yakni fi riwayati Abi Bakr, dalam satu riwayat daripada Abu Bakar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak suruh ucapkan assalamu ala ahli diyar. Paling common bila kita pergi kubur ataupun kita lintas kawasan kubur, walaupun kita drive bawa kereta, walaupun kita naik motor, kita lintas kawasan kubur, mulut modut sebut benda ni, assalamu ala ahli diyar, ataupun assalamu alaikum ya ahlad diyaril mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Itu diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bagi salam itu doa. Kita jumpa orang, kita kata assalamualaikum, itu doa, kita minta selamat kepada dia. Seperti mana kita ucap selamat pada orang hidup, macam tu kita disuruh ucap selamat kepada orang yang sudah mati. Bahkan orang mati itu lebih lagi mengharapkan doa orang supaya dia selamat. Dia sendiri dah tak boleh buat apa dah. Bukan kata seminit, bukan kata sejam, bukan kata sehari, bukan kata sebulan, 1 second pun dia dah tak ada peluang nak buat comeback balik ke dunia ni. Nak sebut alhamdulillah aja pun tak boleh dah. Yang ada pada dia apa dia? Mengharapkan anak beranak, kaum keluarga, kawan-kawan, jiran tetangga, kenalan, hadu ada ni doakan dia. Dalam riwayat Abu Bakar, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita bila pergi kubur ataupun lintas kawasan kubur, kita kata assalamu ala ahli diyar. Selamat sejahtera ke atas kamu yang menjadi penduduk kampung ini, kampung perkuburan ini. Wa fi riwayati Zuhair, ada satu riwayat lagi daripada Zuhair, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak suruh kata assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Selamat ke atas penduduk kampung ini daripada kalangan orang yang beriman dan orang-orang Islam. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun, dan kami insya'allah akan menyusul. Hari ni mereka ni dah duduk dalam kubur dah, tak boleh buat apa dah. Kita sooner or later kita akan pergi. Tak tahu tuan-tuan, tak tahu. Siapa pun tak tahu bila dia punya time nak main. Tak tahu. Duk elok-elok malam ni tidur tak bangkit dah. Boleh jadi. Dan banyak pun dah yang jadi. On the way nak pergi tengok kematian, dia mati. Pun jadi. Duk kedai makan, duk makan elok-elok, kereta terbabas main langgak, mati. Pun jadi. Maka apabila kita melihat perkuburan, kita kata wa inna insya'allahu lalahiqun. Kami insya'allah sooner or later kami akan menyusul. As'alullaha lana walakumul afiyah, dan kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kami dan kamu diberikan keselamatan. Bukan kita doa depa saja, kita doa kita juga. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita dan depa dah mati ni Allah selamatkan. Kalau depa, Allah selamatkan daripada cerita kubur. Kalau kita, Allah selamatkan cerita dunia dan cerita kubur nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada dua hadis itu kita faham bahawa ziarah kubur itu ada di dalam nas agama.
mendoakan orang yang dah mati juga ada nas dalam agama.